Terima kasih Yang Berhormat Dato' Speaker, izinkan Yong Peng membawa suara rakyat Yong Peng ke dalam Dewan yang mulia ini. Yang Berhormat Dato' Speaker, selamat tengah hari, salam impian Johor dan salam bersatu. Yong Peng mengucapkan jutaan terima kasih kerana diberikan peluang mengambil bahagian untuk membahaskan bajet 2017 negeri Johor yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar pada 17 November yang lalu. Yang Berhormat Dato' Speaker, perkara pertama yang ingin Yong Peng bangkitkan, isu wanita. Kerana nampaknya bajet 2017 tidak banyak menyentuhi dasar-dasar wanita. Yong Peng berpendapat bahawa kerajaan negeri perlu ada rancangan yang strategik untuk meningkatkan peratus wanita dalam tenaga kerja. Salah satu langkah yang boleh diambil untuk menggalakkan wanita terus bekerja ialah memastikan pusat penjagaan kanak-kanak di Johor adalah boleh didapati dengan senang dan mampu dibiayai. Walaupun taskah adalah satu dalam bidang kerajaan persekutuan, Yong Peng percaya kerajaan negeri boleh turut memainkan peranan dalam usaha ini. Yong Peng ada 3 cadangan kepada kerajaan negeri. Pertama, kerajaan negeri perlu menubuhkan sebuah unit khas di bawah portfolio wanita yang memberi tumpuan kepada pembangunan taska dan tadika di negeri Johor. Unit ini boleh bekerjasama dengan kerajaan persekutuan, pihak swasta serta NGO yang berkaitan untuk membuat dasar dan rancangan serta menjadi one-stop center kepada pengusaha-pengusaha taska di Johor. Di samping itu, kerajaan negeri Johor harus menyediakan perkhidmatan taska di semua bangunan utama kerajaan negeri Johor termasuk Dewan Negeri ini. Kedua, kerajaan Johor harus ada rancangan untuk mendorong syarikat-syarikat swasta di Johor untuk menubuhkan pusat jagaan sendiri di tempat-tempat kerja. Cadangan ketiga, Yong Peng berharap bahawa kerajaan negeri boleh mewajibkan pemaju menyediakan sebuah tempat khusus untuk pusat penjagaan anak untuk semua projek pembangunan perumahan pada masa yang akan datang. Tambahan lagi, PBT harus meningkatkan masa permohonan berhubungan pusat penjagaan kanak-kanak. Yang Berhormat Dato' Speaker, selain pusat penjagaan kanak-kanak, Yong Peng juga ingin membangkitkan perkara lain mengenai golongan wanita. Yong Peng mendapati bahawa banyak tempat kerja maupun bangunan awam tidak mempunyai tempat yang sempurna untuk ibu-ibu yang menyusu untuk mengempam susu mereka. Mereka sering perlu untuk mengempam susu di dalam tandas. Pada pendapat Yong Peng adalah tidak wajar makanan bayi dikendalikan dalam tandas. Yong Peng menyeru kerajaan negeri supaya menyediakan satu rang menyusu dan ia perlu berasingan daripada tandas. PBT juga perlu memastikan ini menjadi satu syarat wajib bagi projek-projek masa depan. Dengan menyediakan tempat yang lebih sesuai untuk para ibu-ibu bekerja, kita boleh menanggapi bakat dan potensi para ibu yang bekerja justru meningkatkan produktiviti ekonomi negara ini. Kita mesti sedar bahawa dasar wanita yang baik bukan sahaja mengenai hak wanita, malah ia adalah baik untuk sosial dan ekonomi. Yang Berhormat Dato' Speaker, berkenaan tragedi kebakaran Hospital Sultanah Amimah yang telah berlaku pada 25 Oktober lepas, Yong Peng ingin mengambil peluang ini mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban semasa kebakaran berlaku. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan, kaki tangan hospital dan agensi yang terlibat yang berjaya membawa keluar 473 pesakit dalam lingkungan masa sejam sewaktu kebakaran berlaku. Kami ingin menegas bahawa aspek keselamatan pesakit dan kaki tangan hospital perlu diutamakan dan perlu memastikan insiden seumpama ini tidak berulang dan berlaku di hospital yang lain. Kami menyeru kerajaan supaya satu suruhanjaya siasatan perlu dibentuk untuk menjalankan siasatan bebas. Di samping
Siasatan sedia ada oleh agensi yang bertanggungjawab. Yang berhormat Datuk Speaker, pada 20 hari bulan November yang lepas, Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor berkenan mencemar Duli bagi merasmikan Taman Hijau Chi An Ko Yong Peng yang turut menempatkan satu semi banner replika terowong naga sebagai tarikan pelancong baru di Yong Peng. Sedi banner terowong naga yang terbesar dan terpanjang di dunia dengan nama Naga Sejahtera itu menempatkan 42 lukisan yang memaparkan simbol akhlak dan kepribadian mulia mengikut kepercayaan agama Buddha. Yong Peng berkeyakinan Taman Hijau Chi An Ko ini mampu memperhebatkan lagi sektor pelancongan Johor. Di sini, Yong Peng meminta pihak kerajaan meneliti semula dan menakiktaraf infrastruktur seperti jalan raya, petunjuk jalan, garis sempadan jalan, tandas awam dan segalanya. Yong Peng juga memohon supaya kerajaan negeri mengiktirafkan Naga Sejahtera ini dengan mendirikan papan tanda berwarna coklat yang menandakan tempat pelancongan rasmi di pintu masuk ke Pekan Yong Peng. Yang berhormat Datuk Speaker, Yong Peng percaya selain tempat melancong yang menarik, makanan yang sedap, ada unsur-unsur lain yang dapat membawa tarikan pelancong. Yong Peng berharap semua usaha atau cadangan dari semua pihak, tidak kira ia dari kerajaan atau pihak pembangkang, harus diambil berat dan diberi sokongan. Yong Peng telah terima respon yang amat positif dari golongan masyarakat Pekan Yong Peng yang mana pusat komuniti Yong Peng bercadang mengadakan satu gambar dinding berskala besar iaitu Mural of Malaysia yang bercorak perpaduan diadakan di Pekan Yong Peng. Yong Peng berharap lukisan yang dicadangkan di atas dapat perhatian kerajaan negeri dan dapat kelulusan dari Majlis Darah Yong Peng. Walaupun tidak ada peruntukan dari kerajaan negeri, dengan sokongan dari masyarakat tempatan, telah dorongkan pihak kami berkeyakinan menjayakan projek ini dan kami bersedia berganding bahu dengan Majlis Darah Yong Peng dan kerajaan negeri supaya menjayakan projek ini yang yakin akan meloncatkan lagi industri pelancongan di Yong Peng. Yang berhormat Datuk Speaker, sedia maklum ketika ini kos sara hidup semakin meningkat dengan mata wang ringgit Malaysia yang semakin merosot. Rakyat sudah terasa impaknya. Tambah lagi kerajaan persekutuan telah menghapuskan subsidi petrol dan minyak masak. Lagi teruk bayaran pesakit kepada hospital kerajaan juga turut meningkat. Keadaan ini telah mengakibatkan rakyat rasa terdesak dan Yong Peng berharap kerajaan dapat mengkaji semula segala kenaikan yang tersebut di atas. Yang berhormat Datuk Speaker, Sila Yong Peng gulung. ada beberapa isu penting janji di tadi. Yong Peng. Saudara rakyat, yang berhormat Datuk Speaker, dalam bajet 2017 Yang Amat Berhormat Menteri Besar juga sentuh tentang perluasan perkhidmatan bas muafakat Johor. Yong Peng berharap perkhidmatan ini dapat termasuk perjalanan dari Batu Pahat ke Kluang, Air Hitam ke Labis, Yong Peng ke Palo, Yong Peng ke Batu Pahat dan Muar. Yong Peng juga bercadang supaya kerajaan negeri Johor mengikut jejak kerajaan negeri Pulau Pinang memberi pengecualian cukai pintu kepada pemilik rumah kos rendah, kos sederhana dan rumah kampung pada 2017 untuk membuktikan kerajaan negeri amat prihatin dengan meringankan beban yang ditanggung rakyat berpendapatan rendah. Ekoran dihambat pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan iaitu GST. Yang berhormat Datuk Speaker, Sekolah Agama Sri Yong Peng telah siap dibina dan mula diguna pada Jun yang lepas. Terima kasih diucapkan walaupun sebelum itu ia adalah salah satu projek tertunda. Yong Peng cadangkan setiap sekolah yang dibina
harus disediakan pondok untuk pelajar berehat sementara menunggu ibu bapa mereka datang mengambil. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, sekolah agama ini disiap tanpa pondok dan penduduk tempatan yang terpaksa cari dana dan membina pondok sendiri. Yang berhormat Dato' Speaker, jabatan ke sekolah agama ini juga amat sempit dan berharap pihak kerajaan dapat melebarkan jabatan tersebut demi keselamatan pelajar-pelajar di sekolah tersebut. Yang berhormat Dato' Speaker, pada 3 hari bulan September, JKR telah melakukan kerja selenggara di Jabatan Sungai Bekok, Jalan Muar di Pekan Yong Peng. Kerja ini telah mengakibatkan kesesakan jalan yang amat teruk. Yang berhormat Dato' Speaker, hanya satu jambatan yang dapat membawa penduduk menyeberangi Sungai Bekok di Pekan Yong Peng. Yong Peng bercadang agar satu jalan alternatif termasuk jambatan dapat dibina dari Yong Peng ke Pariani supaya mengelakkan kesesakan jika terdapat segala kemalangan atau kesesakan lalu lintas, dan ia juga dapat menyelesaikan masalah di mana kenderaan berat masuk ke Pekan Yong Peng yang sentiasa menyebabkan kesesakan lalu lintas dan juga menggugat keselamatan pengguna jalan raya lain. Kalau tidak, sekurang-kurangnya melebarkan jabatan yang sedia ada. Yang berhormat Dato' Speaker, Yong Peng telah terima aduan dari penduduk tempatan dengan penambahan kes pecah rumah di Pekan Yong Peng. Selain menambahkan anggota polis di Balai Polis Yong Peng, Yong Peng bercadang supaya CCTV dipasang di setiap persimpangan pintu masuk ke kampung-kampung, taman-taman dan kawasan perumahan. Kita ambil Taiwan sebagai contoh. Banyak masalah dapat diselesaikan dengan bergantung kepada CCTV yang dipasang di jalan-jalan utama dan kawasan perumahan. Yang berhormat Dato' Speaker, Yong Peng mengucapkan terima kasih Bajet Negeri Johor 2017 yang memberi peruntukan kepada Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Institut Pengajian Tinggi di Johor dalam konsep keadilan bangsa Johor dan muafakat Johor. Yong Peng memohon supaya peruntukan 2017 jangan terlupa Sekolah Menengah Cina di negeri Johor. Sekolah Menengah Cina Yong Peng merupakan salah satu sekolah di antara 8 buah sekolah menengah Cina di negeri Johor. Sekolah ini menghadapi masalah kewangan di mana tidak cukup 1 juta setiap tahun dan dia perlu memungut derma dari masyarakat tempatan setiap tahun. Ramai di antara ibu bapa murid adalah pembayar cukai. Yong Peng ingin mengambil kesempatan ini memohon peruntukan kerajaan negeri supaya peruntukan sebanyak 500,000 dapat disalur kepada Sekolah Menengah Cina Yong Peng setiap tahun untuk meringankan beban ibu bapa dan juga masyarakat setempat, khasnya dalam suasana ekonomi yang kurang baik baru-baru ini. Yang berhormat Dato' Speaker, sistem pendidikan sekolah Cina Yong Peng bukan sekadar mahu pelajar cemerlang dari segi akademik, tetapi juga dari segi kurikulum, seni budaya dan sukan. Selain itu, purata kelulusan yang tinggi sebanyak 60% dapat menjamin pelajar mengekalkan prestasi akademik mereka. Justru itu, sekolah ini mempunyai hubungan yang erat dengan sekolah menengah Cina antarabangsa lain seperti China dan Taiwan. Pada beberapa bulan yang lepas, pelajar dari negara China telah mengadakan lawatan sambil belajar di Yong Peng. Ini dapat memupuk sosial budaya sambil belajar di antara pelajar Malaysia dengan pelajar negara lain. Ini merupakan salah satu cara untuk mempromosikan keunikan Yong Peng seperti negara sejahtera terbesar di dunia di peringkat antarabangsa. Ia juga secara tidak langsung dapat meningkatkan industri pelancongan di Yong Peng di samping meningkatkan pendapatan penduduk Yong Peng. Okey, Yong Peng, tamatkan perbahasan. Baik. Okey. Bagi Chan pada tangkap. Peruntukan tahunan tetap daripada kerajaan negeri ada amat diperlukan supaya Sekolah Menengah Cina Yong Peng dapat diteruskan demi menghasilkan pelajar yang berkualiti. Yang berhormat Dato' Speaker, selaku adun Yong Peng yang telah dipilih,
Ucapan selamat menyambut hari perayaan melalui banner dan banting merupakan satu tanggungjawab bersama. Yong Peng berasa hairan begitu cekap penguat kuasa Masjid Darul Yong Peng dengan membuka banting dan banner dan banting yang baru dipasang dalam masa tidak sampai 1 hari. Yong Peng mengalu-alukan kerajaan kerjasama dari Masjid Darul Yong Peng di mana ucapan dari wakil rakyat tidak kira pihak kerajaan atau pihak pembangkang tidak boleh dianggap sebagai satu tindakan politik dan sebenarnya ia harus digalakkan sewaktu musim perayaan. Yang berhormat Dato' Speaker, isu-isu yang dibangkitkan di Dewan Yang Mulia ini sebenarnya bertujuan untuk kebaikan bersama dan demi kebajikan rakyat jelata. Bukan sekadar mainan politik semata-mata. Justru itu Yong Peng menyeru pihak kerajaan hendaklah memandang positif apa jua isu yang dibangkitkan sekiranya ia berasas. Marilah bersatu memajukan negeri yang kita cintai ini. Tidak mungkin kami akan membawa isu-isu yang tidak relevan dan akhirnya akan menjerat kami sendiri. Semuanya dilakukan adalah atas keperluan dan kehendak rakyat semua. Yang berhormat Dato' Speaker, akhir sekali Yong Peng menyeru pihak kerajaan mengambil perhatian isu-isu yang Yong Peng bangkitkan dalam ucapan tadi. Tidak kira kita di sebelah pembangkang atau kerajaan. Memberi khidmat untuk keselesaan dan kesejahteraan rakyat adalah tanggungjawab bersama. Yang berhormat Dato' Speaker, sekian ucapan Yong Peng. Terima kasih.